Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dalam program Keadilan Mengaji yang mana pada kali ini kita akan mengupas berkaitan hadis yang ketiga. Pada sesi yang lepas, kita telah membicarakan hadis berkaitan dengan niat yang disusun oleh Imam Nawawi, dan hadis yang kedua berkaitan dengan iman, berkaitan dengan Islam, iman dan juga ihsan. Dan untuk pada kali ini kita akan membicarakan pula berkaitan dengan pembinaan Islam itu sendiri sebagai seorang Muslim. Yang mana dalam hadis yang ketiga ini, Imam Nawawi meletakkan hadis buniyal Islamu ala al-khamsin, iaitu terbinanya Islam ini adalah berdasarkan kepada 5 perkara. Untuk itu, panel kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Nik Omar akan menerangkan hadis tersebut. Dan tanpa saya melengahkan masa, saya ingin bertanya kepada Ustaz, apakah aspek 5 perkara yang terkandung di dalam hadis yang telah disusun oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi? Ya, terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya, seperti biasa, kita sentiasa memanjatkan kesyukuran kita, pujian kita kepada Allah di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua sehingga ke saat ini. Keduanya, terima kasih banyak pada moderator kita Ustaz Ashraf kerana beri peluang pada hamba untuk sama-sama kita saling menasihati, memberi dan menerima, termasuk di sudut ilmu, khususnya dalam bidang hadis. Sebagaimana kita tahu, perbincangan kita pada kali ini berkaitan dengan hadis ketiga, berkait dengan pembinaan Islam, iaitu berdasarkan hadis buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu terbina di atas 3 asas yang kukuh. Pertamanya, kita bersyahadah, bersaksi dengan penuh yakin bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kita yakin sepenuh bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah. Kita juga mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi itu asas terbinanya Islam, disebut bunya, iaitu satu binaan yang kukuh. Kalau kita tengok pembinaan satu-satu bangunan, tentulah terdiri daripada tiang, bumbung, atap yang kukuh. Begitu juga Islam itu. Sebelum ni, apabila kita bincang tentang iman dan Islam serta ihsan, dia perincikan satu-satu. Apabila kita bincangkan tentang Islam, maka dalam Islam tu dia merangkumi keseluruhan. Cuma asasnya terbina rukun-rukun yang disebut tadi. Dan apabila sebut rukun, dia menggambarkan rukun ni sesuatu yang kukuh, yang kuat, tempat dituju. Macam contohnya firman Allah dalam surah Az-Zariyat, fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Jadi Fir'aun apabila dia nak canggah dakwah, keterangan, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, fatawalla biruknihi, dia berpaling kepada rukun dia. Maknanya berpaling kepada punca kuasa dia, tempat yang kukuh, iaitu kuasa yang ada pada dia. Antaranya aspek ketenteraan lah, yang mampu melindungi dia. Jadi begitu juga Islam. Asas rukun Islam ni, asasnya 5 perkara, sebagaimana kita tahulah. Jadi 5 perkara ni kalau kita laksana keseluruhan, maka kita menjadi seorang Muslim, seorang mukmin yang sempurna. Jadi kalau kita tinggal semua, kita tidak dipanggil seorang Muslim.
seorang kafir. Dia jadi seorang yang kufur kepada Allah. Ataupun dia tinggal salah satu daripadanya. Dia bersyahadah, dia berpuasa, tetapi dia tidak yakin dengan haji contohnya. Maka Islam dia tidak sempurna. Dia bukan seorang Muslim. Ataupun dia i'tiqad, yakin keseluruhan, cuma dia abai. Maka itu termasuk dalam kelompok orang yang fasik, terkeluar daripada ajaran Islam. Ataupun dia buat keseluruhan tetapi bukan kerana keyakinan dia kepada Allah. Maka itu disebut munafik. Apapun keseluruhannya dia berpaksi kepada yang pertama tadi, iaitu syahadah. Sebab apa setengah orang dia kata sebab apa tidak dimasukkan rukun Islam ni di sudut ihsan contohnya, ataupun di sudut melaksanakan keadilan. Sebenarnya kalau kita perhati, semuanya dia masuk dalam rukun yang pertama tadi, syahadah. Adapun yang kedua, 3, 4 dan 5 tu dia lebih kepada amalan-amalan khusus nak menggambarkan kita ni sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Adapun asas tu kita bersyahadah bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebenarnya dia telah merangkumi keseluruhan. Jadi apabila sebut Allah Ta'ala, dia berkait dengan keyakinan kita, at-tasdiq, kita membenarkan apa yang didatangkan daripada Nabi SAW terhadap kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin sepenuh tentang kewujudan, tentang keagungan dan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bersaksi, menerima sepenuh tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya dia berkait dengan apa yang Nabi bawa. Yang Nabi bawa terkandung asasnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itulah terkandung keseluruhan kehidupan yang kita sebut sebagai sistem hidup yang kita panggil ad-din. Dan ad-din itu diterjemahkan dengan Islam. Inna ad-dina indallah al-Islam. Itu asas secara umumnya. Yang kita sebut Islam ni terbina di atas 5 paksi, 5 rukun, 5 tonggak utama. Masya Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita dapat lihat bahawa dalam hadis ini menerangkan bagaimana untuk menjadi seorang Muslim. Yang mana syarat utamanya selain daripada kita bersyahadah, dan juga kita perlulah mengikut rukun-rukun yang mana Allah Ta'ala tetapkan. Antaranya seperti kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita solat, kita mengeluarkan zakat, kita mengerjakan haji. Dan 5 perkara yang dijelaskan ini adalah memberi makna bahawa dia ini adalah seorang Muslim. Itulah yang menunjukkan bahawa untuk mengakui bahawa dia ini sebagai seorang Muslim. Seperti yang Ustaz sebut tadi, jika dia meninggalkan ke-5 perkara ini, maka 5 perkara ini juga akan dilihat sebagai kufur. Iaitu mereka ini adalah golongan yang bukan Islam lah, kita kata. Golongan kafir ataupun golongan bukan Islam. Dan kalaulah dia, dan diterangkan juga tadi Ustaz menyebut berkenaan dengan fasik. Berkenaan dengan fasik, maksudnya dia daripada 5 tu dia buat 2-3 ke Ustaz? Macam tu. Dia i'tiqad keseluruhan, cuma ada unsur pengabaian. Oh, dia okey. Maksudnya apabila menjadi seorang Muslim tetapi dia tidak mengimani, i'tiqad dia tidak meyakini keseluruhannya itu, maka dikira sebagai fasik. Dan disebut juga tadi dia meyakini melakukan keseluruhannya tetapi bukan kerana Allah ataupun ada unsur sifat riya, dan itu ada unsur nifak. Itu yang disebut sebagai munafik. Jadi tuan-tuan, 3 perkara ini penting untuk kita menjadi seorang Muslim, iaitu bagaimana supaya 3 perkara ini perlu untuk kita tahui untuk kita menjadi seorang Muslim yang baik. Ini yang pastinya untuk kita faham betul-betul dalam keadaan diri kita, selain pada kita mengucap, kita melakukan solat, berpuasa, mengerjakan haji dan sebagainya. Ini adalah penting untuk kita mendapat keredaan Allah dan menjadi seorang Muslim yang baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tidak menyatakan, kita tidak melaksanakan perkara yang sedemikian, itulah timbulnya seperti kufur, fasik dan munafik, sebagaimana yang disebut oleh
Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Baik, insya-Allah kita akan membincangkan lagi berkenaan dengan hadis ini. Jadi kita berehat sebentar dan kita tunggu selepas ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala kita bertemu lagi dalam sesi ini dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan hadis yang ketiga yang disusun oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawi. Dan sebentar tadi Ustaz telah menjelaskan berkenaan dengan terbinanya 5 rukun ini untuk menjadi seorang Muslim. Dan sudah pasti perkara ini patut diperincikan dengan lebih mendalam, iaitu bagaimanakah untuk kalau kita lihat mengapakah 5 perkara ini ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ia dianggap penting untuk kita diamalkan dalam seharian kita untuk menjadikan kita sebagai seorang Muslim. Ya, kalau kita perhati, dia ada 2 hubungan asas. Satunya hubungan kita dengan Al-Khaliq, iaitu pencipta kita, Allah SWT. Yang keduanya hubungan kita dengan kehidupan ini. Jadi itu sebenarnya terangkum 5 asas utama. Jadi hubungan kita dengan Allah kita takbirkan melalui ketaatan lah. Asasnya ketaatan itu lahir daripada keimanan kita kepada Allah SWT. Kita membenarkan, kita yakin sepenuh tentang kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu asas amalan yang ada di dalam rukun-rukun Islam yang kita sebut. Jadi melalui syahadah juga dia menggambarkan keimanan kita kepada Allah tu kita takbirkan melalui ketauhidan kita, mengesakan Allah SWT. Ini terlalu amat penting. Kerana Allah SWT sama sekali tidak akan menerima setiap amalan hamba-Nya yang ada unsur syirik kepada Allah. Jadi itu asas dalam kita beribadat, menggambarkan kehidupan kita ni dilindungi, diselubungi ataupun di rangkuman ibadat kita kepada Allah SWT. Setengah kalimah disebut asas keagamaan kita. Kita beragama antaranya melalui asas rukun-rukun Islam lah yang ditakbirkan dengan hubungan kita dengan Allah SWT. Daripada tauhid itu lahirlah zikir kita kepada Allah. Kemudian lahir takbir keyakinan kita terhadap apa yang Allah Ta'ala arahkan, termasuk di sudut keimanan kita terhadap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenabian kita ditakbirkan dengan adanya Al-Quran. Kalau kita kata kita sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikut apa yang Nabi kita suruh, semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Dan daripada situ juga lahirnya unsur qudwah, keteladanan. Sebab kita tengok dalam Quran disebut keseluruhannya, termasuk macam mana hubungan kita dengan Allah, macam mana interaksi kita dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita tengok hubungan Nabi kita menguruskan kehidupan peribadi dia, keluarga dia dalam masyarakat dan sehingga bernegara, semuanya sekali ada unsur qudwah. Itu penting. Baik, seterusnya melalui ibadat-ibadat khusus dalam rukun Islam ini, dia nak tunjuk kepada kita, kita perlu penyucian jiwa kita, hubungan kita dengan Allah, supaya hubungan kita dengan makhluk ni
nampak jelas betul dan tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri. Contoh mudah macam contohnya dalam zakat contohnya. Kita beribadat melalui berzakat. Di situ kita nampak macam mana Islam ni dia nak bina hubungan kita sesama manusia. Khususnya kita dengan sesama Islam lah. Khususnya. Dan Islam juga menganjurkan macam mana kaedah untuk kita bina hubungan kita dengan kehidupan keseluruhan termasuk dengan non-Muslim. Kita kata. Baik, ada hadis Nabi SAW. Awal-awal Nabi sebut semasa selepas dia berhijrah ke Madinah. Antara benda dia sebut adalah afshus salam. Sebarkan salam. Jadi assalam ni dia diterjemahkan kerana Islam itu sendiri adalah assalam. Orang yang menerima Islam maknanya orang yang fikiran dia, kehidupan dia mendambakan kesejahteraan dalam kehidupan dia dan keseluruhan. Ataupun ditakbirkan assalam itu ada di dalam solat. Sebagaimana kita tahu, kita nak mencari ketenangan, kita nak berinteraksi dengan Allah SWT yang Maha Agung, kita mula dengan Allahu Akbar dan kita berakhir dengan Assalamualaikum. Kerana bekalan yang kita dapat dalam solat antaranya, kita nak bawa keluar dalam kehidupan, nak berdepan dengan masyarakat semua sekali berasaskan assalam. Ini penting. Mana dia ada unsur ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, antaranya melalui zakat. Kemudian kalau kita tengok melalui puasa contohnya, macam mana kita nak bina jiwa kita yang bersih, yang suci, antaranya faktor besar adalah di sudut pemakanan. Kita orang Islam, macam mana kita nak pastikan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum daripada sumber yang halal. Dan kita digalakkan makanan dan minuman yang kita minum, yang kita makan, yang berkhasiat, yang ada zat kita kata baik untuk tubuh badan kita. Dan sebenarnya proses ataupun jadual makan ni dia beri kesan kepada kesihatan tubuh badan kita dan juga jiwa kita. Itu penting. Salah satu bentuk untuk kita didik jiwa kita adalah dengan ibadat berpuasa. Jadi kalau jiwa kita bersih suci termasuk melalui ibadat berpuasa, dia beri kesan kepada kehidupan kita, interaksi kita dengan kehidupan ini. Dia termasuk juga dalam tazkiyah an-nafs. Kita tengok macam mana ibadat haji contohnya. Satu ibadat yang menggambarkan seorang hamba Allah SWT itu sanggup menghabiskan tenaga dia, masa dia, harta benda dia untuk ta'abbud ataupun tawajuh kehidupan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Digambarkan macam mana suasana wukuf di padang Arafah. Kita boleh gambarkan macam mana inilah suasana kita boleh gambarkan di padang mahsyar pula. Tidak ada apa yang kita bawa. Kita hanya dengan sehelai pinggan kita kata, dengan berkain ihram, semuanya putih, di tempat yang biasa, di padang Arafah. Walaupun sekarang ni ada bangunan, ada pokok-pokok, tetapi asasnya di padang yang tidak menggambarkan keindahan dan keseronokan kehidupan di dunia. Tetapi manusia, hamba Allah Ta'ala sanggup pergi juga kerana nak takbirkan ubudiyah dia kepada Allah. Dan dalam ibadat haji, kita tengok macam mana konsep lita'arafu, konsep ukhuwah Islamiyah. Semua sekali umat Islam seluruh dunia, tanpa mengira keturunan, tanpa mengira bangsa, bahasa dan budaya, apabila dia beriman kepada Allah, dia bersyahadah, semua sekali berkumpul di satu tempat. Itu contoh ibadat-ibadat asas khusus yang dilakukan, tetapi berpaksi kepada keimanan kepada Allah dan bertujuan akhirnya untuk menonjolkan kepada dunia ini betapa Islam adalah satu sistem hidup yang amat sesuai
dengan kehidupan dunia berterusan sampai ke akhirat, dan dia memenuhi cita rasa fitrah seseorang manusia. Itu pentingnya kita amalkan rukun-rukun Islam yang asas yang dikaitkan dengan ibadat khusus, tetapi sebenarnya dia lebih menjurus untuk penyucian hati kita, untuk membina hubungan yang baik dalam kehidupan di dunia ini. Baik, makna kata daripada apa yang diterangkan oleh Al-Fadhil Ustaz ni menunjukkan bahawa setiap perkara yang kita lakukan ini, iaitu dalam kehidupan seharian kita, bahkan yang ditekankan iaitu berkaitan dengan ibadat dan rukun Islam yang kita bincangkan ini adalah mestilah dia mempunyai hubung kait dalam kehidupan seharian kita. Macam, dan kita biasanya kita akan selalu dengar apabila solat ni adalah untuk mencegah kemungkaran. Itu selalu diberkatakan oleh para asatidzah di luar sana. Bahkan seperti yang Al-Fadhil Ustaz sebut tadi, iaitu kita nak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama kita nak menjaga juga hubungan dengan manusia dan makhluk ini. Jadi dengan tindakan kita apabila kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Islam sendiri menekankan kelebihan untuk kita menjaga setiap ibadat yang telah diwajibkan ke atas kita ini, adalah pasti untuk kita mencapai as-sa'adah, iaitu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang saya boleh rangkulkan dan rangkumkan apa yang Ustaz menjelaskan berkenaan dengan kelebihan berkaitan dengan 5 perkara asas dalam Islam ni yang perlu untuk kita taati dan kita turuti sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan membincangkan lagi berkenaan selepas ini berkaitan dengan spiritual, iaitu hubungan dalam kerohanian kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita bertemu selepas ini. Rakam Muda seperti mana kita semua tahu telah dimulakan sejak tahun 1994 untuk membangunkan sahsia diri anak-anak muda kita dan untuk menyerlahkan potensi mereka. Jadi kerajaan pada ketika itu telah mewujudkan program Rakam Muda untuk kita dapat membangunkan belia-belia kita secara holistik. Jadi kita nampak program inilah satu program yang sangat baik. Jadi kita meneruskan saja program ini, cuma diberi nafas baru selari dengan cita rasa anak-anak muda zaman kini. Dan pada mulanya pada tahun 94 bila kerajaan melancarkan Rakam Muda ialah untuk mengatasi isu lepak. Tapi sekarang pada tahun 2023 ini isu dia lebih dinamik, banyak lagi isu, terutamanya bila kita keluar daripada COVID-19, anak-anak muda berdepan dengan pelbagai lagi cabaran. Jadi KBS melancarkan Rakam Muda ini untuk memberi pendekatan yang lebih holistik, meliputi 10 gaya hidup, dan gaya hidup ni mengikut trend terkini supaya anak-anak muda dapat menceburi bidang-bidang yang mereka minat dan membantu dalam pembangunan negara sekaligus. Jadi saya rasa ia mewujudkan satu platform untuk belia terlibat, dan belia ini membentuk 9 juta daripada penduduk Malaysia. Jadi mereka ada satu platform di mana mereka boleh berinteraksi dengan belia-belia lain, dan ia juga mendukung model pembangunan belia madani yang baru dilancarkan. Model ini sehingga 2030 ia berhasrat untuk membentuk belia secara holistik. Jadi kita harap melalui anak-anak muda ini menyertai program Rakam Muda, mereka dapat berhubung dengan warga-warga daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai etnik, jantina. Jadi kita dapat membangunkan Malaysia yang kita hendaki, sebab belia adalah masa depan negara kita. Jadi kita harap ramai akan terlibat dengan program Rakam Muda. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan hadis yang ketiga di dalam kitab Arba'in Nawawi. Dan tadi kita dah dengar berkaitan dengan kelebihan yang Allah Taala tetapkan 5 perkara asas pembinaan Islam, yang mana terkait dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Dan
untuk kali ini kita membincangkan dengan lebih lanjut juga berkaitan dengan spiritual, iaitu kerohanian daripada 5 asas perkara ini yang kita lihat bahawa mampu untuk diberi penekanan yang khusus berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi untuk itu Ustaz, mungkin saya nak minta untuk Ustaz ulas sedikit berkaitan dengan bagaimanakah 5 perkara asas pembinaan Islam ini mampu untuk memperkukuhkan kehidupan spiritual kita sebagai seorang Muslim. Ya, dia asasnya dia berkait rapat dengan ciptaan Allah SWT kepada kita lah. Bagaimana kita tahu kita terdiri asasnya dengan jasad dan roh. Ya. Jadi dan setiap paksi ini dia ada makanan dia sendiri. Untuk jasad, Allah Ta'ala dah beri pada kita akal untuk kita berfikir dan sebenarnya kita mampu. Macam mana untuk urus kehidupan di atas muka bumi Allah ni dengan nikmat yang cukup sempurna. Kita mampu Allah dengan akal kita, dengan kematangan dalam kehidupan kita, dengan ilmu dan kemahiran yang ada pada kita untuk memenuhi keperluan jasad. Kita juga perlu memenuhi keperluan roh kita. Barulah kehidupan kita ni stabil. Barulah kehidupan kita ni kita mampu capai kebahagiaan yang kita cari, dan kebahagiaan yang kita nak ni kebahagiaan yang berterusan sampai kepada akhirat. Jadi untuk capai kehidupan roh kita, jiwa kita, itulah yang Allah Ta'ala tentukan ibadat-ibadat khusus ni. Macam contohnya ibadat solat. Kita tahu untuk capai kesempurnaan dalam solat, kita perlu memenuhi tuntutan zahir dan batin lah. Tuntutan zahir macam contohnya ialah tubuh badan kita yang bersih, pakaian yang kita pakai yang menutup aurat, dan kita tahu untuk capai khusyuk dalam sembahyang, contohnya kita pastikan pakaian yang kita pakai daripada sumber yang halal, makan minum kita daripada sumber yang halal, dan sebelum solat kita ambil wudu, dan sebelum ni kita dah bincang tentang kemuliaan dan kelebihan berwudu, dan kita tahu macam mana solat ni dia merupakan mi'raj seseorang mukmin. Maknanya jasad kita berada di bumi, tetapi roh kita, jiwa kita, kehidupan kita keseluruhannya kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam mana Nabi tunjukkan kepada kita, solat ni salah satu ibadat yang boleh mendatangkan ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan, seperti mana yang Nabi sebut, arihna ya Bilal, mari kita rehat. Jadi rehat di sini, rehat tubuh badan pun termasuk rehat jiwa kita. Jadi apabila kita solat, kita boleh fokus hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak fikirlah tentang kehidupan dunia ini. Dalam tempoh 5 minit, dalam tempoh 10 minit kita bermunajat kepada Allah melalui ibadat solat. Maknanya keseluruhannya hubungan kita itu dengan jiwa kita, dengan roh kita. Ini merupakan makanan yang perlu kepada kehidupan kita dari sudut roh kita, jiwa kita. Begitu juga contohnya ibadat haji. Kita sebut tadi macam mana semasa kita berwukuf di padang Arafah. Jadi seolah-olah kita menggambarkan macam mana suasana kehidupan kita di akhirat kelak di padang mahsyar. Ketika kita melakukan ibadat tawaf, macam mana kita gambarkan apa yang kita nak cari sebenarnya. Kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan semasa kita melontar di jamarat di Mina, sebenarnya kita nak buang segala kekotoran pemikiran, antaranya yang dihasilkan oleh musuh utama kita iaitu syaitan, yang kita lontarkan sebagai takbir kita. Kita nak supaya dalam kehidupan kita ini mesti syaitan tu jauh daripada kehidupan kita. Dia tidak mengganggu, tidak menguasai kita. Jadi itu hubungan
antara ibadat khusus asasnya dalam rukun Islam ini dengan kehidupan jiwa kita. Itu penting kita tengok. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi setiap orang Allah Ta'ala cipta dengan cukup sempurna, jasad dengan roh asasnya. Dan Allah Ta'ala beri ilham, beri kekuatan, beri persiapan dengan tubuh badan yang sihat, yang sempurna, dengan akal, dengan fitrah, kemampuan untuk menerima ilmu dan kefahaman, yang mana akhirnya manusia perlu membersihkan kehidupan dia. Sama ada tubuh badan dia, pakaian dia, begitu juga ruh dia, jiwa dia juga perlu dibersihkan. Barulah kehidupan itu cukup sempurna dan menggambarkan kepatuhan, ketaatan, ibadat dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyucian jiwa dan hati itu boleh kita lakukan antaranya melalui ibadat khusus. Ataupun dalam ibadat khusus tu kita boleh sebut dia merangkumi zikir kita kepada Allah SWT. Sama ada dengan hati, sama ada dengan lisan, sama ada dengan anggota tubuh badan kita. Penyucian itu kita boleh lakukan melalui istighfar kita. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca antaranya berkaitan dengan istighfar. Penyucian itu boleh kita lakukan dengan solat. Penyucian itu boleh melakukan dengan ibadat zakat, infak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lakukan demi Allah, antaranya untuk membina hubungan dengan kehidupan ini. Dan penyucian itu boleh kita lakukan dengan at-tadhiyah, dengan pengorbanan. Asasnya keseluruhan ibadat yang kita lakukan berkait dengan tarbiyah. Tetapi kalau kita perhati khususnya dalam ibadat haji sebagaimana yang kita sebut. Sehingga Allah Ta'ala dengan rahman rahim dia tidaklah menjadikan haji ini kefarduan tahunan seperti puasa. Tapi hanya sekali dalam seumur hidup, itu pun bagi yang berkemampuan. Jadi penting juga kita tengok falsafah ataupun hikmah daripada ibadat haji ini sebab dia merangkumi keseluruhan berkait dengan kehidupan kita, termasuk unsur pengorbanan. Dalam kehidupan ini kita perlu kepada pengorbanan. Dalam kehidupan ini kita akan berdepan dengan cabaran. Kita perlu kepada kesabaran. Itu merupakan penawar penting dalam kehidupan. Jadi kalau kita melakukan ibadat haji, kita boleh tengok walaupun mungkin kita pergi ke Mekah untuk melakukan ibadat haji, package yang paling mahal, tetapi kita akan berdepan dengan kesukaran. Kita tetap akan berdepan dengan ujian. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dia dah bagi tahu pada kita kehidupan dunia ini dia penuh dengan ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab dia nak uji setiap hambanya, siapa di kalangan kamu yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling tepat ibadat dia, hubungan dia dengan kehidupan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kehidupan ini dia berkait dengan kehidupan yang kita nampak dan kehidupan yang berkait dengan ruh kita, jiwa kita, dan dia disempurnakan dengan keimanan. Maknanya dia benda yang gaib tapi kita yakin tentang kewujudan dia, dan segala ibadat yang kita buat, khususnya ibadat khusus ni, dia berkait dengan dosa pahala. Dia berkait dengan syurga neraka. Jadi kalau kita laksana keseluruhan itu, maka kita telah laksanakan tuntutan kita sebagai hamba Allah SWT. Di dalam ibadat-ibadat khusus, termasuk dalam kita bersyahadah, dia terangkumnya tanggungjawab kita terhadap yang kita sebut al-adl, melaksanakan keadilan. Dia termasuk dalam menunaikan hak dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah SWT, di mana posisi kita
yang kita ada, semuanya bermula asasnya dengan jiwa yang bersih dan suci. Contoh macam mana kita nak fahami dan hayati makna tuntutan ukhuwah contohnya. Benda itu antaranya kita boleh tengok melalui ibadat haji. Kita pergi, semua manusia, bangsa yang berlainan, budaya yang berlainan, bahasa yang kadang-kadang kita tidak faham, tetapi hanya ditautkan dengan iman dan akidah kita kepada Allah, maka kita adalah bersaudara. Itu asasnya. Baik. Alhamdulillah. Penerangan Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan 5 perkara dan terangkum dalamnya itu berkaitan hal-hal spiritual, kerohanian. Dan apa yang kita boleh faham bahawa setiap perkara yang kita lakukan ini adalah mestilah kita memikirkan untuk dibawa berkalan ke akhirat kelak. Dan sudah pasti untuk melakukan seperti mana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, iaitu untuk melakukan ibadah secara khusus seperti solat, mestilah dalam keadaan kita bersih. Sama ada bersih secara jasad dan juga bersih secara rohani. Dan apabila kita bersih kedua-dua itu, barulah dia datang kekhusyukan, keseronokan untuk kita melakukan ibadah solat ini. Dan hari ini kalau Ustaz kita tengok, ramai yang solat dia masih lagi solat bersendirian, kemudian solat pula dengan keadaan tidak teratur, maksudnya cepat, mengejar hal-hal keduniaan. Sedangkan kita boleh saja untuk memperuntukkan 5 ke 10 minit untuk kita memberi fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam ibadah berkaitan dengan solat, dan keseluruhannya itu sudah pasti dah adalah untuk kita melakukannya itu dengan menyatakan bahawa perkara ini adalah untuk menyucikan jiwa kita, dan akhirnya kita memperolehi pahala yang mana untuk kita bawa bekalan di akhirat kelak, insya-Allah. Itu yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi selepas ini kita akan berjumpa lagi dan kita berehat sebentar. Saya membesar pada tahun 90-an. Jadi Rakan Muda ni adalah identiti ataupun jenama yang sangat kuat pada waktu itu. Apa saja aktiviti, kalau kita tengok dekat mana-mana pun ada Rakan Muda. Saya ingat waktu tu saya diperkenalkan kepada Rakan Muda dekat sekolah. Maksudnya ada program-program yang melibatkan oleh komuniti-komuniti penggerak-penggerak Rakan Muda ni yang masuk ke sekolah-sekolah. Termasuklah buat mural, aktiviti-aktiviti kebudayaan dan sebagainya. Itu antara pengalaman lah yang saya ingat sedikit sebanyak. Program Rakan Muda yang kita beri nafas baru kali ini adalah sebuah program Rakan Muda yang kita nak jadikan sebagai flagship lagi sekali oleh Kementerian Belia dan Sukan, dan kita nak bagi tumpuan kepada seluruh lapisan belia yang ada minat berbeza-beza ni. Jadi 10 bentuk aktiviti ataupun 10 cabang rakan-rakan muda ini akan kita aktifkan daripada desa ke bandar, semua tempat, supaya semua orang ada platform untuk mereka berpartisipasi. Itu antara perancangan terbaru, dan kita pastikan 10 cabang rakan muda ini adalah yang boleh menepati minat terutama golongan muda. Dia mudah saja, sesiapa saja yang berusia antara 15 ke 30 tahun boleh sertai Rakan Muda. Kita ada banyak minat, kita ada kawan-kawan yang sama minat dengan kita. Kita nak buat aktiviti yang berkaitan dengan minat kita. Jadi inilah dia tempat sekurang-kurangnya untuk anda explore dan kembangkan lagi bakat atau minat anda dalam satu-satu bidang. Jadi Rakan Muda adalah jawapan yang anda cari. Harapan saya adalah semua orang sertai Rakan Muda. Saya bolehlah, saya pun akan sertai. Ada beza umur sikit lagi. Okey? Jumpa dalam program Rakan Muda. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam sesi yang terakhir untuk kita membincangkan berkenaan dengan hadis yang ketiga di dalam kitab Arba'in Nawawi. Dan seperti mana yang kita lihat dan kita dengar apa yang dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, yang mana terkaitnya, terbinanya 5 perkara dalam Islam untuk menjadi seorang Muslim ini dengan
adanya 5 rukun yang perlu diimani dan ditaati untuk kita mengaku sebagai seorang Muslim yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pasti apa yang diceritakan tadi itu adalah merangkumi kehidupan seharian kita. Dan untuk itu, pada sesi yang terakhir ini saya ingin memohon nasihat kepada Ustaz untuk daripada hadis yang kita bincangkan ini, iaitu dengan 5 perkara yang mana Ustaz menerangkan perlunya untuk kita membersihkan secara jasad dan juga secara rohani dalam kehidupan kita agar ibadat yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dapat kita simpulkan bahawa paling pentingnya adalah untuk kita menjadi seorang Muslim yang berakhlak mulia. Jadi untuk itu Ustaz, saya minta untuk Ustaz berikan nasihat dan sedikit pandangan berkenaan dengan Muslim yang berakhlak mulia ini. Kalau kita perhati hikmah setiap ibadat, khususnya ibadat khususlah yang kita bincang dalam rukun Islam ini, memang antara tujuan utama adalah melalui ibadat itu bukan semata-mata ibadat, tapi hikmahnya, tujuan dia adalah untuk melahirkan seorang Muslim yang betul-betul beriman kepada Allah, yang yakin dengan kehidupan dunia hanya bersifat sementara. Dia perlu melaksanakan segala tuntutan dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya untuk capai itu asasnya dia mesti melalui proses kehidupan dunia. Kehidupan dia bukan dia pribadi, tetapi kehidupan bermasyarakat, kita kata, kehidupan bernegara. Asas nak membina hubungan yang baik dalam bermasyarakat dan bernegara tentulah melalui akhlak yang mulia. Itu sebenarnya antara hikmah utama. Contoh yang paling mudah, kita solat. Jadi Allah Ta'ala sebut secara jelas, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa tujuan solat? Selain daripada kita nak takbirkan ubudiyah kita, selain daripada kita nak guna peluang solat untuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, solat juga sebenarnya tujuannya untuk membentuk kepribadian kita, untuk membina akhlak yang mulia. Orang yang betul-betul jaga solat, maknanya orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, antaranya dia ikhtiar untuk laksana apa saja perintah Allah SWT, dan dia akan berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan tentunya dia bertepatan dengan antara hikmat tujuan Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sebagaimana kita tahu. Jadi rahmat ni adalah satu bentuk akhlak, hubungan yang begitu terpuji yang telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perhati dunia sekarang ni, apa yang berlaku kepada umat Islam di Palestin contohnya. Kerana apa? Kerana dunia sehingga sekarang ni dikuasai oleh pemimpin yang tidak ada akhlak. Pemimpin yang tidak ada naluri kemanusiaan. Tidak ada sifat rahmah. Tidak ada ihsan. Tidak ada hormat menghormati dalam kehidupan ini. Sebab itulah Islam ini datang sebenarnya bukan untuk individu, bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk bangsa tertentu, tapi untuk kehidupan keseluruhannya. Siapa yang mampu nak bawa rahmat Allah SWT kepada seluruh alam kalau tidak orang Islam? Jadi itu pentingnya. Kita nak bina rahmat dalam kehidupan keseluruhannya, antaranya kita bina kehidupan kita melalui ibadat-ibadat khusus. Apabila kita dah yakin tentang kewujudan, tentang keesaan Allah SWT, kita yakin kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, tinggal lagi semua kita manusia ni sama di sisi Allah SWT. Kita daripada keturunan mana, daripada bangsa mana, di posisi mana kita hidup, kita bekerja atas dunia ini, sama di sisi Allah.
Yang membezakan adalah sejauh mana keikhlasan dalam niat kita, sejauh mana ketika kita berinteraksi, berkomunikasi dengan kehidupan ini, kita meletakkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi antaranya akhlak yang mulia ni kita boleh capai, mudah untuk kita laksana hayati dalam kehidupan kita, antaranya melalui ibadat-ibadat khusus. Ertinya kalau kita solat tetapi akhlak kita buruk, contohnya ada sesuatu yang tak kena dalam solat kita. Kita solat, kita nak gambarkan ubudiah kita kepada Allah. Tetapi kita tidak tunai tanggungjawab. Kita tidak laksana janji kita. Kita melakukan kezaliman kepada orang. Kita jaga solat tapi kita terlibat dalam menjatuhkan maruah seseorang. Kita sanggup melakukan fitnah. Ini yang berlaku sekarang ni. Itu contohnya. Sebenarnya berlaku di mana-mana, termasuk di negara kita sendiri pun. Antara faktornya. Jadi ertinya kita perlu muhasabah balik. Kita perlu murajaah balik. Terutamanya kita dan yang dah betul-betul yakin dengan Islam, kita laksana betul-betul tuntutan Allah termasuk dalam bab ibadat, bukan semata-mata untuk kita beribadat sahaja. Tapi kita kena fikir apa kesan daripada ibadat tersebut. Tentulah dia berkait rapat dengan akhlak. Sehingga Nabi diutus Allah Ta'ala dengan rahmat dia, Rahman Rahim dia. Dia betul-betul nak tunjuk sesuatu yang jelas kepada manusia. Apabila kita kata Islam ni satu sistem hidup yang cukup sempurna. Dan Allah Ta'ala tidak akan terima sistem hidup yang lain kecuali Islam. Jadi perlu datangkan hujah. Hujah ini Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad SAW. Hujah ini Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Dan kita boleh tengok macam mana kita nak membudayakan, menghayati akhlak-akhlak yang mulia ini. Kita boleh tengok, kalau zaman sahabat, dia boleh tengok kehidupan dia bersama dengan Nabi. Kita takdirnya kita tidak hidup sezaman dengan Nabi. Tetapi kita yakin semua yang Nabi sebut, semua yang Nabi buat, semuanya ada di dalam Al-Quran. Di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, di dalam sirah dia. Yang kita panggil sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menggambarkan dalam Quran juga disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak yang mulia ini sangat penting sehingga digambarkan orang yang paling rapat dengan Nabi kita Muhammad SAW di akhirat kelak adalah orang yang paling berakhlak. Artinya siapa yang paling layak fikir, hayati tentang akhlak ni? Kalau tidak, kita orang Islam. Orang yang rasa ada tanggungjawab atas dunia ini untuk sebar ilmu, untuk sebar Islam, untuk selamatkan kehidupan ini dengan Islam, terutamanya melalui pengurusan sesebuah negeri dan sesebuah negara. Tentulah dengan akhlak yang mulia. Ini penting. Jadi macam mana kita nak capai akhlak itu? Dengan banyak cara. Kita kena banyak mengkaji, kena sentiasa mencari ilmu, dan juga kita boleh capai akhlak itu apabila kita hayati hikmat di sebalik beribadat tadi. Contohnya ibadat khusus. Kita sebut tadi macam contohnya solat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu juga contohnya dalam berpuasa. Berpuasa bukan hanya ibadat untuk kita berlapar sahaja. Kita kena rasa ada hikmat yang tersendiri. Maknanya tidak ada orang yang mati kerana lapar berpuasa. Tak ada. Dia mati itu sebab lain. Tapi maknanya kita yakin lapar tidak makan dan tidak minum itu sebagai salah satu bentuk nak takbir ibadat kita kepada Allah. Dan lapar itu bukan hanya lapar dari sudut tidak makan dan tidak minum. Tapi sebenarnya kita menahan diri, tak makan tak minum. Dalam masa yang sama, kita tahan diri daripada kita berakhlak dengan akhlak yang buruk. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi
falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Mana kalau kita berlapar, kita berpuasa, tapi kita tidak bentuk akhlak kita. Bercakap bohong. Kita sanggup menipu. Kita sanggup mengkhianati kawan kita contohnya. Hanya semata-mata kita teruja dengan jawatan contohnya. Teruja dengan kuasa. Orang sanggup buat perbincangan secara berkelompok, secara tersusun untuk menjatuhkan seseorang, untuk memfitnah seseorang hanya kerana kuasa. Ini kerana apa? Kerana tidak adanya akhlak dalam kehidupan dia. Walaupun dia mengaku dia seorang Muslim, dia seorang Islam. Begitu juga dalam ibadat haji. Dia berkait rapat dengan akhlak. Macam mana Allah Ta'ala sebut, Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maknanya dia berkait juga dengan akhlak. Jadi yakinlah kita, ibadat khusus ni, khususnya antara hikmat terpenting adalah untuk membina jati diri seseorang Muslim melalui akhlak yang mulia. Itu penting dalam kehidupan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang mengupas berkenaan dengan akhlak kepada seorang Muslim. Dan sudah pasti untuk menjadi seorang Muslim yang baik ini adalah pastinya kita berakhlak mulia. Walaupun kita menyatakan bahawa kita ni seorang Muslim, mengamalkan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi jika kita tidak menjaga akhlak kita, kita tidak menjaga adab kita, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak sempurna keislaman kita itu, sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz sudah tadi. Jadi Alhamdulillah, berakhir sudah program kita untuk sesi kali ini, yang mana kita mengupas berkaitan dengan hadis yang ketiga di dalam kitab Arba'in Nawawi. InsyaAllah minggu hadapan kita akan mengupas hadis yang berikutnya. Sekian, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga sidang penonton sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.